Dalam ucapan terbarunya, Setiausaha Agung Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, memberi penghormatan kepada pemimpin yang telah gugur, termasuk Syed Hashim Safieddin, Ketua Majlis Eksekutif Hezbollah, dan Yahya Sinwar, Ketua Biro Politik Hamas, menyifatkan pengorbanan mereka sebagai lambang semangat perjuangan. Qassem menekankan peranan penting yang dimainkan oleh pemimpin-pemimpin ini dalam menyokong perjuangan, menyatakan bahawa Safieddin, seorang tokoh utama Hezbollah, telah mengatur pergerakan di selatan Lubnan dan membina kesetiaan di kalangan pejuang, manakala Sinwar, simbol keteguhan Palestin, terus menentang Israel walaupun setelah kematiannya. Qassem menegaskan komitmen teguh Hezbollah untuk mempertahankan Lubnan, menyokong Gaza, dan menentang tindakan Israel yang berterusan, termasuk apa yang digambarkannya sebagai perang yang diselaraskan antara Amerika Syarikat, Israel, dan Eropah untuk menghapuskan perlawanan di rantau itu. Merujuk kepada ketidakadilan sejarah, beliau menyatakan bahawa Israel telah berulang kali melanggar kedaulatan Lubnan dengan menyebut 39,000 pelanggaran udara dan laut oleh Israel sejak 2006 yang katanya membuktikan kepalsuan dakwaan bahawa Israel menunjukkan kekangan. Beliau mengulangi strategi Hezbollah iaitu pertahanan ofensif, menolak idea menunggu secara pasif untuk serangan Israel dan menggambarkan tindakan terbaru Hezbollah sebagai pertahanan pencegahan. Qassem memberi amaran bahawa Hezbollah akan terus menentang dengan menyatakan bahawa tindakan tidak berbuat apa-apa hanya akan mendorong lagi pencerobohan Israel dan mengancam kedaulatan Lubnan. Menekankan persiapan Hezbollah untuk konflik yang mungkin berpanjangan, Qassem membincangkan struktur kepimpinan organisasi dan panglima-panglima peringkat kedua yang terlatih serta berpengalaman dari penglibatan di Syria, memastikan daya tahan operasi. Beliau juga menyebut kerugian besar yang ditanggung tentera Israel, mendakwa bahawa dalam bulan Oktober sahaja, operasi Hezbollah menyebabkan kematian 90 askar Israel, kecederaan kepada 750 askar, kemusnahan 38 kereta kebal, dan menjatuhkan 5 drone. Qassem menyifatkan peranan Hezbollah sebagai mempertahankan kemerdekaan Lubnan dan menyokong pembebasan Palestin dan bukannya berkhidmat untuk agenda luar. Beliau menekankan sokongan Iran terhadap Hezbollah yang didorong oleh kepercayaan yang sama dan bukannya manipulasi geopolitik. Iran, menurutnya, telah secara konsisten membantu Hezbollah tanpa meletakkan syarat, berbeza dengan dakwaan tindakan tidak bertindak atau sokongan terhad dari negara-negara Arab. Beliau juga membincangkan serangan baru-baru ini terhadap sistem komunikasi Hezbollah dan anggota tentera sejak September termasuk pembunuhan pemimpin utama. Walaupun menghadapi cabaran ini, Hezbollah menyusun semula kepimpinannya dalam beberapa hari, menunjukkan apa yang digambarkan oleh Qassem sebagai daya tahan dalaman yang kuat organisasi tersebut. Qassem berhujah bahawa pertempuran besar menentang Israel bukan hanya isu Hezbollah tetapi sebahagian daripada pertempuran keberanian kolektif menentang penjajahan Israel, terutamanya di Gaza. Beliau mengkritik Israel kerana mensasarkan orang awam dan melakukan apa yang disifatkannya sebagai jenayah perang dengan menekankan kemusnahan dan korban jiwa di Gaza dan mencadangkan bahawa nilai-nilai global terjejas akibat keheningan Barat dalam menghadapi tindakan sedemikian. Setiausaha Agung juga mengulas tentang kesan psikologi Israel, mendakwa bahawa lebih 300,000 rakyat Israel mungkin memerlukan rawatan psikologi selepas perang, mencerminkan kesan penentangan Hezbollah. Beliau menyatakan bahawa serangan peluru berpandu dan drone Hezbollah terus mengganggu kehidupan ratusan ribu rakyat Israel, menegaskan bahawa operasi ini telah memberi kesan yang ketara ke atas wilayah utara Israel.
Beliau menutup ucapan dengan menyeru perpaduan dalam Lubnan, menggesa ketabahan di kalangan penyokong Hezbollah dan komuniti yang dipindahkan, serta meramalkan kemenangan yang akan membentuk semula kekuatan Lubnan dalam bidang domestik dan serantau. Qasem menggambarkan perang ini sebagai satu perjuangan yang akhirnya akan mengesahkan komitmen Hezbollah terhadap penentangan dan kemerdekaan, sambil memberi petunjuk tentang kemungkinan pengaruh pilihan raya Amerika yang akan datang terhadap perkembangan konflik ini. Para peneroka membakar banyak rumah dan kenderaan milik rakyat Palestin sebelum bergerak ke jalan utama yang menghubungkan Ramallah ke bandar-bandar lain, mensasarkan kereta Palestin yang melalui jalan tersebut. Mereka menyerbu bandar Al-Birah, berhampiran Ramallah, dan membakar harta benda dan kenderaan Palestin. Seorang wanita cedera selepas peneroka Israel melontar batu ke arah kenderaannya. Ketegangan meningkat di seluruh tebing barat kerana Israel meneruskan perang genosidanya di jalur Gaza yang telah mengorbankan sekurang-kurangnya 43,341 orang, kebanyakan wanita dan kanak-kanak, sejak Oktober tahun lalu. Serangan peneroka pada hari Isnin berlaku ketika Gerakan Perlawanan Palestin, Hamas, memberi amaran tentang rancangan Israel untuk mengilhak tebing barat dan mengusir rakyat Palestin. Kami memberi amaran mengenai bahaya besar yang ditimbulkan oleh rancangan yang dipimpin oleh entiti penjajahan ekstremis dan kumpulan peneroka haram untuk menggusur penduduk kampung Palestin di tebing barat yang diduduki, kata pegawai Hamas, Mahmud Mardawi. Menteri Sayap Kanan, Israel, Bezalel Smotrich, menyeru agar pengilhakan penuh tebing barat dan jalur Gaza minggu lalu. Smotrich menegaskan bahawa Israel harus secara tegas menyatakan bahawa tiada negara Palestin akan wujud. Beliau mengulangi cadangannya untuk memperluas penempatan Israel di tebing barat dan wilayah-wilayah lain yang diduduki.